Facebook ini sekarang. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian mengaji kita pada pagi ini dengan umur kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah dengan nazam kita pada pagi ini seperti biasa. Ya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana. Ya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana waghfir lana dhikrina asran mu'ayyada yassir umurana بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا. Tuan-tuan teruskan dengan hari ini kita sambung surah Al-Baqarah ayat 34 dan ayat 33 dan ayat 34 ayat 33 dan ayat 34 sama-sama melihat kepada monitor masing-masing ataupun headset lah yang berada bersama kawan-kawan semua. Sama-sama kita baca ayat 43 dan 44 insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita membaca suratul Baqarah ayat 43 dan ayat 40, ayat 46 43 dan ayat 44. Memang jauh okey, semua pada sesiapa yang rakan-rakan yang baru menyelesaikan solat subuh. Alhamdulillah selesai kita solat subuh dan pagi ini kita sama-sama lah kita mengaji kan, biasa-biasalah kan. Dan saya masa sedikit sebelum kita punchkan pukul 7.20. Maka di sini kita boleh bacalah ayatnya pendek je. Ayatnya ayat 43 dan ayat 44 hanya pendek sahaja. Tak apa, kita sentuh sedikit seperti biasalah martabat ilmu pertama dengan saya ataupun jenis ilmu pertama saya, peringkat pertama iaitu seperti biasa dengan saya, iaitu tajwid, sahih dan makharijul huruf. Makharijul huruf. Okey, tengok sedikit, ulang kaji sama-sama. Wa aqimus salat, wa aqi yang mesti tebal. A tu mesti di atas huruf alif, hamzah jangan jadi ain. Aqi mesti huruf qaf, maksudnya apa? Seperti mana saya cakap dulu ketika kelas saya, iaitu burung, bunyi burung, bunyi ayam patut wa aqi, tak ada wa aki wa aqi mesti tebal. Wa aqi dua harakat setiap huruf yang bertemu alif, waw dan ya, iaitu dia jadi mad asli. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi dah setahu biasalah pagi setahu Allah bagi rezeki tu walaupun apa. Sini hujan lebat lagi. Alhamdulillah rezeki doa. Wa aqi dua harakat. Wa aqi mus sala tebal kan mus, jangan
Jangan musalah, jangan cemitkan mus. Jadi husin salah tebalkan mufsala, mufsala, mufsala. La dua harakat sini sebab waw ni atasnya ada alif yang toncit mufsala la ta pendek ta'ul marbutah. Ini namanya ta'ul marbutah. Ta'ul marbutah ta bulat. Ta'u ta'nis ta yang macam kapal. Mana ta'u ta'nis kat sini ada tak macam ni kan, tapi tak sambung. Tu ta'u ta'nis ni, ta'u ta'nis ni. Ni ta'u ta'nis dia wasal sambung Ini ta'ul marbutah. Ta'ul marbutah sifatnya mesti huruf ta, tapi dengan saya mesti hamaskan ataupun dipercikkan, dihembuskan suara ta. Salata, salata mesti jadi macam tu. Ala Arabiyyah mesti cantik. Azam itu mesti ada tuan. Okey, sambung lagi. Wa dua harakat. Wa dua harakat. Tuz, 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 tuz zakat. Tuz zain mesti tebal. Tak kan? Tuz termasuk tak boleh mati tuz zakat, tak boleh. Tuz zakat sebab kat sini ada alif lam syamsiyah, idgham syamsi. Tadi tuz zakat, tak boleh. Wa tuz zakat terus masuk wa tuz zakat. Ini alif lagi jumpa alif propa, alif yang tiada dalam bacaan akan tetapi ada dalam tulisan ada dalam tulisan itu biasa tuz zakat, zakat kaf tadi lawan kepada qaf, dia ka dicemik, dia qaf tebal ni kaf dia cemikkan mulut nampak gambar saya kecil tu kat bawah tu, saya tak besarkan ta zakat ka kiku kaku. Betul ni kakiku kaku tu, kakiku kaku tu tak cemik, dia cemik ka tu boleh jadi hamas sikit hamas di atas huruf kaf. Kata ta ni tadi ta'ul marbutah sekali, ta'ul marbutah. Ta'ul marbutah. Kalau ta yang macam ni ta'u ta'nis. Zakat tawar warka'u warka'aka warka'ka'u. Ain mesti pekat terikat seperti air teh tarik ataupun teh Nescafe tarik. Kopi, seorang saya minum kopi kan dekat kafe kan, Coffee Bean kan, kopi tarik yang kau itu saya nak kau. Saya tak nak yang saya yang tak ada siapa. Tak nak. Ain tu mesti kau. Warka'u tak nak, warka'u tak nak. Ain jadi huruf hamzah. Warka'u pun tak jelas, tak hambar. Warka'u ain warka'u dua harakat. Ka'u harakat alifnya alif propa lagi, berjumpa lagi alif yang suka-suka dia propa kan, hiasan saja. Ma'ar anda jumpa ain, ain pekat mesti macam ditarik macam kopi kan. Kopi saya memang makan minum dekat dengan teh dengan teh dating rumah saya minum Coffee Bean tu saya nak pekat macam itu. Ma'ar raqi, ma'ar ain tu pekat ma'ar ra dua harakat, ra dua harakat. Ki mesti cemik dulu. Kaf dia sifat dia mesti cemik. Kita lihat ka macam ka nak jadi dia hamas ka, jadi ka itu hambar, tak nak hambar ki ain juga banyak ain ni pekat mesti macam teh tarik. Bagi nanti siapa yang puasa lah, yang siapa yang ngeteh minta teh kau tapi jangan banyak sangat kau, nanti kena kencing manis. Kalau kau tak ada gula tak apa susu. Okey, ki ain panjang, jangan kurang satu harakat, lebih daripada satu harakat. Okey, sambung ayat ke-44. Tengok ayat 44. Okey, 44 pun pendek juga sebenarnya. Atak, jangan atak, jangan jadi atak. Kebiasaannya bila hamzah dengan hamzah sebelah-sebelah ataupun hamzah dengan ain, dia jadi macam ain ni atak. Tadi atak jangan letak dekat halqum, je tak atak hum tegak, letak di atas terus tegakkan atak. Jangan atak, jangan saya tarik sikit pun atak, jadi atak sikit jadi ain, jadi atak muru letak, jangan atak sikit, tarik je sikit, masuk ke salah gira dia jadi ain atak. Jadi atak tak hamzah, atak huruf hamzah alif hamzah atak dengan hamaskan ta tu. Lepas tu kena latih. Tak latih makharijul huruf dia akan susah. Kita ni lidah bukan lidah Jawa, bukan lidah Arab kan, tapi kena berlatih, insya-Allah dapat. Atak muru sikit atak muru, hati-hati tu muru dua harakat mak asli muru nan. Ni dengung, jangan panjang kat nas, tapi dengung pada alif lam syamsiah ni. Semalam saya bahasa Arab ada ajar alif lam syamsiah, alif lam syamsi. Apa beza alif lam syamsiah ni? Ulang kaji sikitlah. Apa beza alif lam asy-syamsiyah dengan alif lam al-qamariyah? Alif lam asy-syamsiyah, ya Abdul Hakim. Selamat pagi Abdul Hakim.
Hakim yang si pecinta cili ni, kita penanam kebun hebat ni kalau bagi game ajar ayah dengar sekali. Sikit lagi, ayat ni 2 ayat je, pendek saja Hakim waras okey. Tak dengungkan nan dengungkan nan 2 harakat. Sabil, cepat sabil, jangan lama-lama ngeteh dekat sa. Jadi kalau lama-lama ngeteh jadi sepanjang. Jadi pendek sabil birri birri watang, dengung kat sini watang tak tahu nama tak apa, tapi tahu dia mesti dengungkan 2 harakat. Watang saunaa, dengung وتنسون dengung anfusakum ni hamaskan kum wa antum tak dengung kat sini, dengung pada antum macam lagu Doraemon antum cepat masuk antum lunal kitab mesti bunyi macam tu, tak nak bunyi tanslunal kitab, tak dengar, tak jelas. Kenapa? Hujung ni ada huruf huruf qalqalah. Seperti mana kawan-kawan yang belajar tajwid tahu, huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal, qat, bajad. Saya jelaskan supaya shortcutnya qat, bajad. Jadi sebut pun qalqalah. Qalqalah kubra ni dia berada pada hujung perkataan. Jadi al-kitab mesti jelaskan. Al-kitab mesti ba tu ada pada qalqalah tebal. Al-kitab tatlun al-kitab. Ada alif tonjit kan? Ada alif tonjit kat situ. Siap Faham Qalqalah mesti tebal di hujung. Itu bezanya. Huruf ulang balik. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, bajad, cuba ikut. Qaf, bajad. Apa hurufnya? Qaf, ta, ba, jim, dal. Kan okey, itu mesti bila berada di hujung qalqalah kubra ada 2. Terbahagi pada 2 qalqalah kubra, qalqalah sughra. Yang qalqalah kubra, huruf qalqalah 5 tu berada di hujung perkataan. Qalqalah sughra, yang huruf yang 5 tu berada di pertengahan perkataan. Satu lagi tambahan yang saya belajar daripada Ustaz Mazhar, ada qalqalah asyaddu kubra. Asyaddu kubra tu ada tanda sabdu Jawanya di akhir perkataan. Contoh apa watab tak ada, bukan yang berada, tak jumpa sini, nanti jumpa saya kita cakap okey itu saja. Tapi yang penting 2 tu mesti tahu basic, sughra dan kubra. Okey, atas huruf ba ada apa? Hakim, ada apa Kim, ingat tak Kim? Atas huruf ba ni apa? Tanda waqaf Ahmad Jaiz. Saya panggil Ahmad Jaiz, waqaf Jaiz. Maksudnya apa? Yajuzu yaqifu hazal ayat, harus sambung pada ayat itu. Maksudnya bahasa Arab, bahasa Melayunya harus sambung pada itu, dapat pahala. Okey, kalau terus boleh tak? Boleh. Kalau wasal ataupun continue sambung boleh tak? Boleh. Tapi nak dapatkan pahala kita membaca Al-Quran, ayatnya jadi cantik, maka kita waqaf. Jadi itu maqaf, saya panggil waqaf Ahmad Jaiz. Okey. Faham okey. Dan akhir sekali sedikit, afala 2 harakat. Lagi-lagi ain mesti pekat, tarik kopi bin kopi jangan tak nak kopi yang ta'muru ataupun tak nak mesti pekat, terikat macam tarik qi mesti pekat, qi pun mesti pekat, qailun lun man'arid sukun, tak ada kurang satu, mesti lebih pada 2 harakat ke atas qailun. Situ. Okey, alhamdulillah selesai kita kepada izinkan saya minum air sikit ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tekak kering. Allahumma salli. Allahumma salli. Yalah. Masa tentang minum air ni. Ini saya tak puasa. Sebab kita bila kita membaca Al-Quran, mesti sentiasa, saya kalau pesan anak-anak murid saya, kalau baca Al-Quran mesti sentiasa air di sisi. Air masak mesti ada di sisi. Air masak mesti ada di sisi. So bagi baguslah. Yang penting air masak, air manis tak elok kan. Nanti dia penting kena potong. Abah juga susah. Okay.
Mesti di sisi. Kerana apa? Bila kita membaca Al-Quran, kita mengeluarkan suara. Kita guna voice kita, suara kita, tekak kotak suara. Maka jangan sampai kotak suara kita kering. Bila kering, dia akan jadi tak selesa pada diri kita. Lagi dia akan menyebabkan sekarang lagi virus kan. COVID ni sifat dia suka pada tekak yang kering ni. Jadi kita minum air suam, banyakkan minum air supaya kita kotak suara kita tidak tidak rosak ataupun tidak luka. Dia luka sikit dia jadi kahak tu. Itu yang saya baca lah. Sifat sedikit-sedikit ilmu ubatan tentang kotak suara. Cerita kotak suara nanti cerita lah. Tapi air mesti ada air sedikit kita gunakan suara. Membaca Al-Quran gunakan suara. Lagi-lagi orang bertaranum suara yang tinggi sentiasa, makin turun bawah. Jaga air mesti sentiasa. Kering minum. Dia kencing banyak tak apa. Yang penting minum air banyak. Mesti paling tidak berapa galen 1 galen ataupun 8 gelas satu harian. Itu kita pasal perubatan dan pula ni. Okey, sambung. Kita masuk pula kepada tadabbur Al-Quran hari ni. Tadabbur Al-Quran, kita tengok pada kita punya komputer masing-masing. Tengok ayat 3. Semalam kita dah cerita dah. Allah kata Allah dah bagi pedoman kepada orang kafir supaya jangan ingkar ayat-ayat Al-Quran. Dan jangan campur adukkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain. Okey. Ini berkenaan tentang orang kafir lah. Orang kafir selalu menidakkan Nabi Adam diakur je. Nabi Adam pun terhasut dengan syaitan masa dekat syurga. Dia keluarkan, maka Allah bagi peringatan. Sambung ayat hari ini iaitu 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan diri inilah arahan Allah. Antara arahan Allah yang perlu kita ada rukun iman kan, rukun Islam kan. Dan dirikanlah solat, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar-rakin. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Dan rukuklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang rukuk. Ini Allah menekankan tentang solat ataupun solat berjemaah bersama orang-orang yang rukuk. Ini kita kena kawan dengan orang-orang. Besok kasih muka saya kat sini lah. Tarik sini lah. Okey. Kita tarik sini. Okey. Nampak muka saya yang besar ni. Saya tazkirah pula ni kan, tafsir muka yang tak handsome ni. Okey. Jadi kita kena campur orang berkenaan tentang orang solat jemaah ni kan. Kita kena campur orang-orang yang selalu rokok. Bukan nak kita jadi ahli masjid, tidak. Bukan suka jadi ahli masjid. Tapi kalau jadi ahli masjid kan bagus sebetulnya. Jadi kita kena campur orang yang selalu rokok, selalu solat, ahli masjid, ahli ibadah. Kerana apa? Kerana kalau kita selalu kita hampir dengan orang yang solat, orang yang ahli ibadah ni, lama-lama kita akan jadi macam ahli ibadah dan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang jaga ibadah, yang selalu pergi masjid ni, dia paling sejahat-jahat orang macam itu pun dia ada keberkatan kat situ. Jadi kita menjaga situ. Kita kena rapat dengan tu. Kita di selain kita wa aqimus solat, selain kita wa atuz zakat, selain kita mengeluarkan zakat pun antara perkara yang penting dalam ayat ini. Allah menekankan tentang zakat, solat, campur orang-orang yang berrokok. Kena sentiasa bersama-sama ulama. Ini orang yang rokok, ulama tadi yang tak rokok. Ada juga ulama yang tak rokok, kurang rokok ada. Tapi kebanyakan alim ulama dia rokok jaga ibadah. Itu kita kena campur, maka supaya kita ni akan berada pada siratal mustaqim, berada pada jalan yang lurus. Kadang-kadang kita memang ada bengkok-bengkok juga. Macam saya lagi banyak bengkok kan, bengkok sana bengkok sini. Tapi kalau kita selalu masjid, kita dah bengkok, kita akan tegak balik. Itu yang kadang-kadang kita rasa. Rasulullah pernah ada pepatah apa hadis. Bila pagi kita beriman, petang malam kita kufur. Biasalah tu. Itu biasa. Pada saya, kalau pendapat saya lah, itu pendapat lain tak tahu. Tapi kebiasaannya kita zaman akhir zaman ni, biasalah kalau kadang kita pagi kita rasa kita ibadah Allah, tiba-tiba petang kita kufur kerana kita menidakkan hak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah. Macam saya kan, banyak bengkok. Kadang-kadang kita nak cover tu, kita tegakkan balik lah dengan kita pergi ke masjid dan kita solat ibadah, jaga iman kita, jaga Islam kita dengan Allah Taala. Dengan Allah Taala yang penting. Dengan manusia pun penting, dengan hablum nas pun penting juga. Tapi kita dengan Allah kena rapat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pandu kita, guide kita, insya-Allah. Seterusnya, ayat yang seterusnya letak atas lah. Nak tengok juga ayat kan, sebab tengok muka saya buat apa. Okey. Ayat 44. Okey, sambung ayat 44 tadi. Okey. Ayat 44 okey. Atamruna an-nasa bil birri. Atamruna an-nasa bil birri, patutkah maksudnya? Maksudnya apa? 44 okey, 44.
Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan? Ata'muruna an-nas bil birri wa tansawna, kebaikan kepada sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, bila kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Afala ta'qilun. Ini Allah bagi peringatan juga kepada orang kafir. Sebelum cerita kat sini, sebelum ni daripada awal suratul Baqarah, cerita pasal orang munafik, orang kafir, dan Nabi Adam yang kufur sebab terhasut dengan hasutan syaitan. Jadi Allah kata, patutkah kamu menyuruh manusia supaya buat baik, kebaikan macam orang Israel lah, Bani Israel kan, kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu. Kita tak boleh suruh orang suruh buat baik padahal diri kita betul. Okey. Hai kabar Muhammad Azman Naha, ya Allah. Rajin Azman Naha ni join saya. Terima kasih Naha, sharekan sama-sama lah rakan-rakan sama-sama insya-Allah. Okey, sama bertafsir Kita ni sebetulnya Naha kan. Hakim kan. Kita kena apa? Kena memang kena makan. Kalau tak makan kan saya perut kan. Betul, kita kena jangan lupa diri. Kita jangan suka ada manusia kan, kadang-kadang kita jumpa manusia yang suka suruh orang. Oh, cakap orang ni tak betul, tapi dia tak betul. Jangan macam tu. Itu sifat munafik yang ada dalam sifat ni, munafik dalam sifat orang kafir. Itu jaga-jaga. Kan? Sebab Allah kata kat sini, ata'muruna an-nasa bil birri. Ata'muruna an-nasa bil birri. Patutkah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan sedang kamu wa antum tatluna al-kitab, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri. Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Kita lah ni. Kita baca kitab Allah. Contoh macam Bani Israel memang baca kitab Allah, kitab Injil, tapi dia kufur juga sebab dia ego. Tak boleh fikir ke kan? Kita baca kitab Allah, Al-Quran katanya, tapi sifat kita macam orang munafik kan, macam orang kufur. Suka tegur orang, cakap tu tak ada tapis. Cakap tak ada tapis. Orang Melayu cakap kena bertapis. Dan itulah saya rasa Rasulullah SAW kita. Mana ada orang Melayu Rasulullah berbahasa kasar dengan rakan-rakan dan sahabat? Tak ada. Sirah Rasulullah banyak muktabar, masyhur. Rasulullah ni orangnya cakap ni, ya Allah, halus, berbudi bahasa, sopan santun, budi bahasa, bunyai kita. Dengung sikit kan. Rasulullah tak ada cakap yang tu kan. Mungkin kalau sahabat lain mungkin lah, tapi Rasulullah sifatnya cakapnya halus. Sebab tu saya kata daripada dulu, kalau saya cerita pasal kelas takmir saya, sifat manusia khususnya Allah jadikan bangsa rumpun Melayu ni kan. Islam Melayu Indonesia satu rumpun kan. Khususnya kita kat Malaysia lah, kita orang Malaysia. Kat Malaysia ni, tanah Melayu ni, sifat dia ialah macam sifat Rasulullah sebetulnya kita ni. Kita sopan. Cuma orang Melayu ni itulah. Itu ada satu benda je saya tak suka. Bangsa Melayu ni suka dendam. Kalau gaduh, tak suka orang tu, berbulan-bulan didendam. Itu je nak kena tahu, dengan iri hati. Asyik nak kacau orang kaya sikit, orang Melayu tu ambil dia kaya. Ya lah, bagus sebab nampak jalan tu, jalan ke dia bantu duit kita tu ke lebah kebaikan, kehinaan kan. Itu. Jadi sebetulnya kita kena jaga diri kita. Kita jaga kita, hashtag kan. Hashtag kita jaga diri kita dulu, baru kita jaga orang lain. Diri kita tak betul, kita nak betulkan orang lain, memang lagi tak betul lah. Maka rosak kita punya masyarakat. Jadi kita kena berbalik pada sifat warisan kita, sopan santun, budi bahasa, jaga iman kita kan. Berkenaan ayat ni pendek je, tapi sangat-sangat memberikan kesimpulan ataupun moral untuk diri kita. Betul lah Hakim bukan. Kalau salah betulkan Hakim tau. Kalau salah betulkan Azman Naha kan. Ini saja borak-borak pagi berdasarkan tafsiran surah ini, dua surah 43 dan ayat 44 suratul Baqarah. Kan, dah dapat cerita sikit. Betul lah orang cakap baca Quran beserta bertadabbur, maka kalau kita ikut panduan, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Itu sebetulnya rakan-rakan semua yang bersama saya pagi ni Muallim Jumi, ataupun dalam YouTube saya panggil Muallim Jumi. Pagi macam lain sikit ni kan. Mana tahu dapat YouTube, jadi YouTuber, duit tu mungkin jadi macam Evilio, saya punya idola kan. Macam Firdaus Wong. Firdaus Wong saya suka sebab apa? Dia cara dia debate sangat hikmah. Fakta, fact semacam Dato' Zakir Naik kan. Anak murid dia Ustaz Evilio, saya suka apa? Dia punya cara pendekatan dia sangat lembut. Pendekatan dia tabligh bagus. Dari segi sedekah tu yang paling dunia trademark dia sedekah. Memang tu hebat Abang Evilio Abang Evilio, I love you. You are my idol. Yang Rasulullah memang idol saya yang utama, tapi you are second idol.
selepas Rasulullah kan. Allah Ta'ala yang lagi atas Rasulullah. Dia faham. Tapi kita nak jadi azam kita macam orang itu. Kita bantu rakan-rakan kita macam ini walaupun dia tak kenal saya. Zulfadli, Muhammad Fadli, alhamdulillah. Sihat Fadli ini saudara saya Fadli sepupu ke saya apa pun, you are the best Fadli share kan geng-geng kalau air share air sebagai air itu kalau yang belah bapak saya. Fadli banyak kawan saya. Zulfadli pun apa Ustaz Zulfadli juga. Nama dia saya pun rasanya ada Zulfadli. Apa-apalah, apa-apa pun kita main sedulur. Apa-apa kita pun main sedulur, kawan-kawan semua kawan-kawan tak ada hal lah. Okey, dah 79 minit dalam saya punya studio ni. Kita teruskan akhir sekali martabat kita ataupun martabat ilmu yang terakhir yang saya ajar ataupun sharing. Sebetulnya bukan ajar pun, sharing. Salah betul kan? Apakah Taranum ramai kalau sana? Saya Taranum masih sikit pandai lah. Boleh lagi sikit siti-siti. Boleh lah kongsi kan. Hebat sangat. Okey, kita mulakan dengan seperti biasa Taranum Bayati, harakat pertama dan kedua kita ambil waktu bersolat. Okey, sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau kata kat saya bagilah. Dia suka nak dengar ni kuat sama-sama nak belajar kan. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Panjang ni boleh sampai ni. Kita baca sekali lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa rak'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua Taranum Bayati, hati-hati atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Sekali lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Lalu Taranum Bayati yang kedua, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. InsyaAllah dapat itu dia Taranum Bayati harakat pertama dan harakat kedua. Ingat bila kita baca bertaranum mesti jaga nafas. Lepas tu pernafasan kalau macam silat Melayu, saya juga ada silat kan. Doakan saya dapat buka kelas silat di Pek Jawa, Masjid Al-Ihsan, tapi belum deal lagi. Dia punya maha guru, guru utama dia Ustaz Baharul Umur, Ustaz Al-Fadil, abang bro saya Baharul Ulum, bekas jurulatih silat olahraga, pasukan silat olahraga silat negeri Singapura. InsyaAllah doakan saya jadi dah. Doakan saya Abang Muaz Zulkifli nanti saya InsyaAllah bersilat. Okey, dalam persilatan ada satu drama senaman tua. Latihan senaman senaman tua. Itu pun juga daripada ilmu-ilmu alam Melayu, mungkin ada kena-mengena dengan rukun-rukun apa panglima hang tuah dulu. Senaman Melayu ni yang saya belajar latih daripada zaman dulu kat UAE dulu ada top berkenaan senaman tua daripada abang Brother Joe. Joe silat ke dah dalam persilatan. Dia senaman tua ni tarik nafas sampai kat ulu hati kan, tahan 1 2 3 4 lepas pelan. Buat 3 kali. Ni hari ni kita kongsi sikit tentang pernafasan. Nafasan ini juga digunakan dalam senaman tua zaman pahlawan Melayu atau pakar-pakar persilatan. Saya juga amalkan pernafasan senaman tua. Saya tak baca lah, tapi saya dulu suka baca buku ada majalah bela diri. Saya ada simpan lagi dia punya apa yang sekarang saya kurang berbeli lah, tapi saya simpan dia punya apa tu majalah bela diri dulu famous tentang top ataupun perbincangan tentang senaman tua. Siapa cakap senaman tua ni, orang silat dia tahu. Bukan cakap pasal silat saja. Senaman tua ini diamalkan oleh orang-orang pahlawan Melayu zaman dahulu. Sebab tu baca Al-Quran pun orang dahulu, pahlawan Melayu, orang-orang alim ulama
Nampak je macam contohlah macam contohlah macam apa tu pejuang-pejuang kita kan, Atok Saleh, Kiai Saleh apa semua tu, dia hebat dalam persilatan juga. Macam hantu-hantu, saya tahu hantu-hantu dah masuk Islam saya zaman para mesuara dulu kan. Pahlawan-pahlawan Melayu kebanyakannya orang-orang yang alim ulama, pakar dalam persilatan, juga pakar dalam ilmu menjaga diri. Itu antaranya senaman tu lah. Senaman tu saya ajar tarik nafas, habis tarik nafas, tahan dekat ulu hati. Ulu hati tahu ulu hati, nampak tak muka saya? Ulu hati. Okey, ulu hati sampai dekat sini lah. Saya tarik nafas, kan? Tarik nafas, tahan, macam tolak sikit, tekan sikit, tekan sikit, tahan, 1, 2, 3, 4, lepas pelan-pelan. Nantilah kalau saya ada kelas live nanti hujung minggu saya ajar. Sebelum silat tu kita ajar senaman tu. Saya lagi tak buat 3 kali. Tahan, tolak bukan tahan. Nampak bunyi tu tahan, 1, 2, 3, 4, lepas pelan-pelan. Pelan-pelan macam lepaskan apa tu angin kat motor. Dapat? Macam tu Okey, kena buat tu ini kerana persilatan ataupun pernafasan senaman tu sangat-sangat terbukti bagus. Dan membaca Al-Quran khususnya, khasnya membaca Al-Quran, perlukan pernafasan yang bagus dan panjang. Saya akan buat tutorial ataupun saya akan upload lah khas saya punya YouTube saya ataupun YouTube saya atau video saya berkenaan tentang senaman tu. Nanti saya ajar lah, insyaAllah Okey, saya saja daripada saya pun 7.16. Sekali lagi saya nak punchkan masuk ke sekolah. Saya BDR hari ini bekerja dari rumah, works from home. Apapun, jumpa lagi pada masa akan datang. Jumpa lagi rakan-rakan semua dengan saya dia macam rencang. Dengan saya rencang, kadang-kadang saya masuk ilmu-ilmu yang kadang-kadang ada kena juga dengan Al-Quran, ataupun kadang-kadang adalah kita nak kenakan juga sebab saya ni bukan apa kata hebat sangat, tidak, tapi ada ilmu sedikit, campur-campur sikit, kita share. Itu namanya sharing. Itu namanya sharing dekat sharing sharing is caring kan. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang cela-cela semua, yang tak handsome dari diri saya. Jumpa lagi. Selamat mengeteh, selamat teruskan kerja semua. Jumpa lagi pada masa akan datang. Ila liqa. Sebelum ila liqa tu, siapa yang nak, ini 20 Julai tutup tadi tutup Badal Haji dan Kamboja kembara tak edit, tak boleh keluar. Korban di Kamboja 20 Julai. Pesan pada rakan-rakan yang lain lepas tu bolehlah lawat dah. Saya betul jadi subscribe saya, mana tahu saya jadi YouTuber, dapat gaji tu saya nak bantu Islam. Gaji tu saya nak bantu rakan-rakan kita yang lain macam Abilu. Kalau saya ada rezeki lebih, bukan YouTuber pun saya nak tolong, sebab dia idola saya. Dan lawatlah saya punya FB, apa saja macam-macam ada situ, bahasa Arab apa semua, kejadah semua ada kan. Kejadah Jumpa lagi, kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa ma'as salamah. Please yo. Peace. Bye. Jumpa lagi.